UPM cadangkan 4 inisiatif berkaitan usaha menangani kenaikan harga barang. Kita ikuti laporan wartawan Khairunisa Kasun. Nisa, teruskan dengan laporan. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Seperti yang kita sedia maklum, saya berada di UPM bagi menghadiri sisi sidang media yang dijalankan, dan kita melihat dalam konteks ini, senario dan masalah pengeluaran makanan di Malaysia. Apa yang menarik perhatian saya mengenai topik ini, yang kajian yang dijalankan oleh Datin Paduka, Profesor Fatimah Muhammad Arsyad daripada Institut Kajian Dasar Pertanian dan juga Pemakanan UPM. Bagi mengulas lanjut mengenai perkara ini, kita terus sahaja bersama Datin Paduka Prof Fatimah yang membuat kajian mengenai. Prof, terima kasih bersama kami dalam Buletin Awal ini. Mungkin Prof boleh terangkan secara ringkas kepada kami mengenai senario dan masalah pengeluaran makanan di Malaysia. Ya, terima kasih. Memang beberapa komoditi makanan di Malaysia mengalami masalah pengeluaran, tapi setengah komoditi seperti perikanan kita adalah pengekspor bersih, tapi kebanyakannya kita mengimport, ya. Jadi faktor yang menyebabkan kita mengalami masalah pengeluaran ini ada pelbagai dimensi. Saya akan lihat dari segi faktor makro. Faktor makro di sini adalah persaingan yang sengit dengan sektor yang bukan pertanian dan juga bukan makanan seperti kelapa sawit yang membeli pulangan yang lebih banyak. Jadi kebanyakan katalah pengeluar, misalnya kalau dia ada tanah 20 hektar, lebih baik dia tanam kelapa sawit daripada menanam sayur-sayur ataupun buah-buahan di mana pulangannya agak kurang, ya. Jadi itu adalah faktor perbezaan keberuntungan di antara sektor makanan dan bukan makanan. Dan yang kedua juga adalah masalah import. Import murah. Kita boleh import murah daripada Thailand, daripada negara China, ataupun jagung misalnya kita boleh import murah daripada negara Amerika. Jadi kata orang kalau murah import, berapa kita keluarkan sendiri, kan? Jadi lama-lama kita bergantung pada import dengan lebih berat. Jadi kita tidak mengeluarkan dalam negeri. Dan dari segi dalam negeri pula kita dapati apa orang kata penekanan tu agak kurang dari segi katakanlah, ya, R&D misalnya. Kita tidak melahirkan inovasi yang banyak untuk komoditi makanan. Tapi Malaysia ni komoditi makanan banyak. Kalau kita sebut sayur tu berbagai jenis sayur, sawi, ada kangkung, ada tomato, ada. Jadi setiap komoditi tersebut memerlukan inovasi yang tersendiri, tapi tak banyak yang dilahirkan. Itu juga komoditi seperti ternakan banyak. Apa tu, ada daging ayam, daging kambing, daging lembu, ya, kemudian ikan laut, ikan marine dan aquaculture. Dan setiap komoditi ini memerlukan penyelidikan yang tersendiri supaya kita boleh meningkatkan produktiviti. Itu satu. Dan yang seterusnya, masalah usang seperti kebanyakan petani kita adalah petani yang kita sering dengar petani yang sudah berusia, ya. Jadi berusia tu selalu dikaitkan tidak ada pendidikan lah, tidak ada sebagainya. Tapi tak semualah, ada yang muda-muda tu pun bagus juga. Dan kita lihat dari segi orang kata sekarang kalau di dunia luar tu, kemajuan bioteknologi lah, nanoteknologi lah. Kalau di negara barat tu terlalu maju. Tapi di Malaysia kita masih belum mencapai tahap itu. Kalau kita lihat Thailand, dia sendiri mampu untuk mengejar teknologi tersebut dan mereka adalah pengekspor makanan terbesar di dunia. Jadi kita dengan Thailand tak banyak beza, ya. Dan saya yakin kita boleh kalau kita ikut apa yang Thailand lakukan, dan kebanyakannya saya lihatlah semasa saya pergi sana, selain daripada R&D, kekuatan pengembangan ataupun extension. Jadi dia punya extension memang sangat bagus, di mana pegawai pertanian dia turun padang, bantu petani, dan petani sendiri setengahnya tu ada buat eksperimen sendiri untuk memastikan produktiviti mereka bagus, ya. Sebab demand pada produk mereka sangat bagus daripada seantero dunia. Dan lagi satu yang saya lihat adalah kawalan mutu, pensijilan. Di Thailand adalah sangat-sangat orang kata rapi dan ketat. Jadi bila kita punya kualiti bagus, kita boleh ekspor ke negara barat, misalnya negara Eropah misalnya. Kita pernah dengar dulu bila kita punya produk ikan tidak dapat diekspor. Kerana apa? Kerana kualiti. Sebab kualiti itu akan menentukan keselamatan, ya. Negara Eropah dan negara barat mereka sangat-sangat menekankan kualiti dan juga keselamatan produk, dan ini memerlukan orang kata good agricultural practices. Agricultural practices memerlukan sokongan seperti pensijilan. Kerajaan dah buat misalnya GAP lah dan sebagainya, tetapi masih lagi belum efektif. Saya rasa kalau kerajaan bagi komitmen yang tinggi, insentif, latihan dan juga pengembangan, extension, sangat penting. Dalam era semasa ni, sebab kemajuan teknologi telah bergerak dengan pantas, tapi kita punya petani masih ditakut lama lagi. Jadi pengembangan extension tu adalah orang kata jambatan
bridging the technology dengan sawah ataupun kebun. Jadi tak dapat tidak kita perlukan extension yang sangat-sangat efektif dan meluas, dan dalam era semasa tak susah. Mobile SMS ada, Facebook ada, macam-macam kan, Twitter dan sebagainya. Kita boleh gunakan itu untuk sampai ke petani supaya mereka sedar bahawa mereka masih jauh daripada tahap teknologi yang bergerak pantas dalam dunia. Itu antara senario dan masalah pengeluaran makanan dalam Malaysia ya Prof. Jadi dari pihak UPM sendiri, apakah inisiatif yang dijalankan UPM secara ringkas dalam menangani hal ini? Terima kasih. Peranan universiti adalah dari segi penyelidikan, pendidikan dan sedikit pengembangan dan juga pemindahan teknologi. Ya. Jadi kami berpandangan bahawa salah satu kaedah untuk mengurangkan beban kos kenaikan harga adalah kita cadangkan supaya kita galakkan, kita panggil urban agriculture ataupun pertanian bandaran. Ya, pertanian bandaran bermaksud orang kata urban dwellers ni yang duduk rumah flat ke ataupun apartmen, dia boleh menanam sayur-sayuran ataupun bunga-bungaan dekat apartmen mereka menggunakan teknologi yang kita panggil teknologi baru ini, di mana kita integrasikan air dengan baja solution, dan mereka boleh menghasilkan sayur-sayuran sendiri. Ya. Dan sayur ini bersih, segar, depan dapur, tak payah keluar traffic jam beli sayur, dan selamat dimakan. Dan kami rasa kalau ini dilaksanakan, mereka boleh jimat kurang-kurangnya katalah sebulan RM100 daripada membeli sayur di luar, di samping sayur yang selamat dan juga segar untuk anak-anak dan juga keluarga. Dan yang kedua, kita UPM juga bercadang untuk menubuhkan satu pusat yang kita panggil Pusat Security Makanan Negara, di mana kita gabungkan, kita gemblingkan pakar-pakar yang ada untuk menyumbang kaedah terbaru, katakanlah seperti ini, cara menanam yang lebih tinggi produktivitinya, lebih efisien, lebih mesra alam, dan juga beberapa kaedah lain untuk memastikan supaya post harvest losses kita kurang. Rata-rata post harvest losses, kerugian lepas tuai di Malaysia sangat tinggi, 30%. Maknanya kita makan nasi satu pinggan, 30% kita buang. Ya. Jadi katakanlah kalau yang kita buang tu RM1, kalau 30 juta tan berapa? Jadi kita boleh kurangkan post harvest losses supaya kita boleh kurangkan beban kenaikan harga. Seterusnya kita UPM ingin melihat pengguna-pengguna ataupun orang awam mengamali penggunaan lestari ataupun sustainable consumption. Ya. Bermaksud janganlah kita kalau makan kat hotel tu ambil banyak sampai 2-3 pinggan tapi tak boleh makan. Walhal penduduk yang duduk dekat hotel tu, yang dekat pekan tu, makanan pun tak cukup, makanan pun tak orang kata berkualiti, tapi kita berlebihan. Ataupun keluarga kahwin misalnya, kita lihat, saya pergi tengok keluarga kahwin, banyak sangat makanan yang berlebihan. Atau masak di rumah pun kita buat secara cukup. Jadi kalau setiap individu mengambil langkah begitu, kalau kita agregatkan ke seluruh negara, kita mampu menjimatkan pembaziran dari segi makanan. Okey, baik, terima kasih Prof kerana sudi berkongsi maklumat bersama kami dalam Buletin Awal ini. Terima kasih Prof. Okey, baik. Itu tadi Datin Paduka Profesor Fatimah Muhammad Arsyad daripada Institut Kajian Dasar Pertanian dan Pemakanan UPM. Sekian dari kami di UPM, kembali ke studio.